قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنا نعرف بك ونعرف بك وصدق ونعم الملائكة المقربين وخلص من الناس ومنة الوحي وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Hingga berkata setengah-setengah ulama tiada memadai pada imannya. Hanya orang itu kafir. Wal'iyadzu billahi. Dan ini kaul sungguh pun dhaif, tetapi saja bagi tiap-tiap orang yang berakal bahawa memeliharakan dirinya daripada kecelaan yang sebesar-besar kecelaan pada i'tiqad seperti ini. Masalah kitanya masalah kata wajib. Wajib kita belajar sehingga mengetahui akan setiap-tiap tamatan iman, i'tiqad tamatan iman atas jalan tafsil, dan juga kita kena tahu serta dalilnya. Mesti tahu juga kan dalilnya supaya lepas kita daripada hukum taklid. Sekiranya kalau kejap dengan i'tiqad dia tetapi kalau tak tahu dalil itu maka masuklah dia tu di dalam golongan orang muqallid. Maka iman bagi orang muqallid ini ada khilaf pada sah ke tidak. Iman orang yang muqallid sah ke tidak itu ada khilaf di antara ulama. Maka kaum asahnya sekiranya kalau dia jazam, dia kemas dengan perkataan orang lain walaupun dia tak tahu dalil, maka iman dia tu sah. Tetapi berdosa di atas dia dengan sebab tidak usaha belajar sehingga tahu dalil, sehingga nampak dalil. Jadi kalau mengikut kaum yang asahnya ialah iman muqallid itu sah. Maknanya selamatlah dia tu daripada jadi kufur. Tapi tak lepas daripada berdosa di atas tinggal memikir sehingga nampakkan dalil. Sekiranya kalau dia tu ahli memikir, orang yang terima pelajaran. Maka satu kaum yang dhaif dia katanya iman orang muqallid tu tidak sah. Apabila kata tidak sah tu maknanya tidak jadi beriman. Berarti solat tidak sah macam tak solat. Hukumnya tak solat. Maka iman tidak sah, hukumnya tidak beriman. Tidak beriman tu apa panggilan? Kufur. Sebab tu dia kata di sini hingga jadi wajib belajar dalil-dalil supaya lepas daripada jadi taklid. Hingga berkata setengah-setengah ulama tiada memadai imannya iman orang yang bertaklid. Orang yang bertaklid itulah dikatakan muqallid. Kata setengah-setengah ulama tu iman orang muqallid tu tidak sah. Tiada memadai imannya, mana iman dia tu tidak sah. Maknanya tidak memadai dengan secara taklid tu tidak memadai. Walaupun kemas dia sekalipun tidak memadai. Hanya orang itu kafir. Sebab tidak memadai untuk nak kata dia tu orang mukmin. Maknanya tak bilang kata orang mukmin, maka tak kata orang mukmin, orang apa lagi? Orang kafir dah. Gitu. Wal'iyadzu billah.
Uh, dan ini kaul yang kata tiada memadai ni. Kataan setengah ulama kata tiada memadai imannya ni. Sungguh pun dhaif, walaupun kaul ini kaul dhaif, sebab kaul asahnya ialah memadai sekiranya kalau dia jazam, tapi berdosa di atas tinggal. Dan ini kaul yang kata tiada memadai pada imannya. Sungguh pun kaum dhaif tetapi saigi. Walaupun ingat kata kaum dhaif, ingat katanya senanglah. Tapi jangan kita buat main-main dengan dia. Walaupun dia tu kaum dhaif tetapi saigi bagi tiap-tiap orang, bagi tiap-tiap yang berakal, yang terima pelajaran bahawa melihara akan dirinya, diri orang yang berakal daripada kecelaan yang sebesar-besar kecelaan pada i'tiqad seperti ini, seperti kaum yang mengatakan tadi. Sebab jadi maknanya iman dia tu tak lepas daripada khilaf. Iman dia tu tak lepas daripada khilaf. Setengah katanya lepas, maknanya sah iman memadai. Setengah katanya tidak memadai. Kalau fardunya, kalau kita kata betul sebelah balik kaum yang setengah ulama ni, beratlah. Tidak sah iman, maka kekal dalam neraka. Takutlah. Jadi kalau kita tahu dalil, walaupun dalil ijmal sekalipun, dah lepas daripada hukum taklid, lepas semua ulama katanya iman kita tu sah. Kalau kita tahu dalil, maknanya tidak ada siapa yang hukum katanya tidak memadai. Semua ulama hukum kata iman kita sah. Maknanya semuanya dijamin oleh ulama bahawasanya orang tu orang mukmin, lepas daripada neraka. Lepas daripada kekal di dalam neraka. Tapi kalau iman muqallid, jadi maknanya kita rasa tak sedap hati lah. Sebab setengah kata lepas, walaupun kebanyakan yang asah kata lepas, tapi setengah katanya tak lepas lagi. Maka itu dalam bahaya lagi lah. Sebab tu masalah ni, kalau sembahyang tidak sah, iman sah, sembahyang tidak sah, boleh tahan lagi lah sebab tak kekal dalam neraka. Kalau sembahyang tidak sah, puasa tidak sah, boleh tahan lagi, tu pun berat juga, tapi boleh tahan lagi sebab tidak kekal dalam neraka. Iman sah tapi solat tidak sah, boleh tahan lagi lah. Boleh tahan mana? Neraka juga pun, tapi tidak kekal dalam neraka, akan satu hari akan dikeluar daripada neraka kepada syurga. Tapi masalah iman sah ke tidak tu, dia sebagai tunjang bagi segala perkara. Itulah katanya kecelaan sebesar-besar kecelaan pada i'tiqad. Jadi dengan sebab itulah saigio dinasihatkan saigio bagi tiap-tiap yang berakal, bahawa meliharakan dirinya, jagakan dirinya daripada kecelaan. Mana nak kita jagakan diri kita supaya lepas diri kita daripada kecelaan yang tadi, dan mengeluarkan dirinya atas pada melihara. Yani saigio bagi tiap-tiap yang berakal mengeluarkan dirinya, bawa keluarkan diri, bagi lepas, bawa keluarkan diri dia tu untuk nak lepas daripada umpama itu khilaf. Jadi kita kena bawa diri kita tu supaya lepas daripada ada khilaf pada iman sah ke tidak. Jadi yang kita naknya apa dia? Semua ulama tak khilaf kata iman kita tu sah. Siapa pun kata sah. Sebab kita bukan taklid pada dalil. Dalil kita tahu. Walaupun tak pandai nak urai itu, kalau orang minta nak belajar tak tahu nak urai. Tak tahu nak susun macam mana, nak sebut macam mana, tak tahulah dia. Tapi dia faham, dia reti, dia tahu. Jadilah walaupun tak panjang-panjang, tak tahu nak urai, pandai juga urai, tapi dengan secara sepanjang-panjang tu tak pandai. Kalau rekas-rekas tu boleh, itu mana dia pandai dalil ijmali.
Itu dah memadai. Yang biasanya sebut dalam kitab-kitab akidah tu dalam dalil tafsili. Nah. Dan jangan taksir buat main-main. Nah, dan jangan taksir, jangan buat main-main pada belajarnya, belajarkan dalil-dalil serta fikir pada dan jangan taksir pada belajarkan dia akan tamatan iman serta fikir pada dalil-dalilnya dalil tamatan iman. Kita fikir, kita merenung, kita kaji hingga mengetahui kan dia kan dalil-dalil. Sehingga nampak di hati. Begitulah. Sehingga kita fahamlah. Dan makna mengetahui itu, ni barulah dia cerita. Kata wajib di atas mukallaf mengetahuikan tiap-tiap satu pada sebelah atas tadi. Sebelah atas tadi, dia katanya tetapi wajib juga pada syarak atas kita mengetahui tiap-tiap satu tamatan daripada 50 tamatan dengan dalilnya. Tu apa makna kata mengetahui? Apa makna kata mengetahui? Makna kata ma'rifah. Dan makna mengetahui itu, makna mengetahui yang kata wajib mengetahuikan satu-satu tamatan iman serta mengetahuikan juga dalil-dalil. Makna dianya, maksud dianya ialah bahawa nampak pada fikiran dan akal. Kita panggil faham itulah. Nampak pada fikiran dan akal. Akal fikiran kita. Nampak akan perkara-perkara yang diketahui. Benda yang kita tahu tu kita nampak. Perkara-perkara yang diketahui, mana benda yang kita belajar itulah. Kalau katanya Tuhan ada, faham ke tidak kata Tuhan ada? Nampak dalam hati. Faham, kita reti maksud dengan kata Tuhan ada. Lagi pulanya, tengok. Dan nyata baginya atas pada nampak. Nampak, nyata, jelas baginya, bagi fikiran dan akal. Mengetahui tadi nampak tu atas jalan bertentang dengan kelakuan perkara itu. Atas jalan bertentang, yakni muafakat. Atas jalan bertentang muafakat dengan kelakuan perkara itu. Jadi Allah ada, kita tahu kata ada. Allah kuasa, kita tahu katanya dia kuasa. Allah pada wakil dianya satu saja. Kita tahu kata Tuhan pada wakilnya satu. Maka kita tahu kata satu. Pada wakilnya Allah tak sama dengan makhluk. Maka kita tahu katanya dia tak sama dengan makhluk. Itu maknanya atas jalan bertentang dengan kelakuan perkara itu yang ada pada dirinya, diri perkara. Yang ada ni, yang ada kelakuan itu. Yang ada ni, yang ada kelakuan itu pada dirinya. Nampak tu dengan dalil yang menunjuk atas perkara itu. Nampak nyata tadi tu dengan dalil yang menunjuk atas perkara itu. Jadi nak panggil ma'rifah di sini, nak panggil mengetahui di sini, satunya kena jelas dalam fikiran kita, dalam akal fikiran kita. Maka lepas tu setengah, jadi orang lama dia khilaf. Kata akal fikiran tu duduk kat mana? Setengah kata dalam hati, setengah kata dalam di kepala, di kepala. Tapi yang asahnya ialah
fikiran akal tu di hati. Tapi dia mempunyai sambungan dengan kepala. Jadi sebab tu nampak di hati setengah kata begitu. Nampak, faham di hati. Tak apalah masalah akal tu tempat dia tu di mana, di hati, di kepala, tak payah kita bincang panjang lah. Jadi maksud dengan kata mengetahui itu, maksudnya ialah satunya mesti nampak di dalam akal fikiran kita. Maka dalam ulama Islam tu dia katanya akal kita terletak di hati. Maka katanya nampak di dalam hati, setengah kata di kepala, nampak dalam kepala, tak apalah mana-mana pun. Jadi maknanya mesti nampak dalam fikiran. Lagi pula yang kita nampak itu mesti kena betul dengan wakil. Kalau nampak tapi tak betul dengan wakil, jelas tapi tak betul dengan wakil, tak panggil mengetahui juga, itu panggil jahil murakab. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani, dia nampak katanya Tuhan ada 3. Itu yang jelas dalam hati mereka, yang nampak dalam hati mereka itu, dalam fikiran mereka itu Tuhan ada 3. Maka betul ke tidak dengan wakil, dengan diri perkara, dengan kelakuan dia? Tak betul. Maka tak betul itulah tak dikatakan mengetahui. Dia tak panggil mengetahui. Walaupun tanya, kau tahu ke tidak Tuhan engkau? Dia kata, saya kenal Tuhan saya ada 3. Maka pada makna walaupun dia kata dia kenal sekalipun, tapi pada hukumnya tak kenal. Kalau betul-betul dia kenal Tuhan tu, mesti dia kena kata tahu. Dia kena kata satu. Dengan maknanya, kalau dia dakwa kata dia kenal Tuhan masalah, tapi kalau kita tanya, jawapan dia tak betul dengan yang wakil. Maka itu tak dikatakan mengetahui. Macam orang Nasrani tadi. Yang dia tahu, yang dia nampak, yang jelas, yang dia faham dalam fikiran dianya, bahawa Tuhan itu ada 3. Padahalnya pada wakilnya Tuhan ada berapa? Ada 1 saja, tidak berbilang. Maka tak betul dengan wakil, maka itu tak dikatakan mengetahui. Tak dipanggilkan ma'rifah lagi. Lagi pulanya tahu tu jelas nyata dalam fikiran, betul dengan wakil, daripulanya terjadi daripada dalil. Tahu dengan sebab tahu dalil. Jadi tahu tu hasil dengan dalil. Kalau tahu tak tahu dalil, tak panggil mengetahui. Dia panggil ilmun, tapi tak panggil ma'rifah. Seperti dalam masalah fiqh, tak masuk di sinilah kita ni. Kita tahu katanya wajib baca bismillah pada ketika baca Fatihah. Tahulah wajib. Tapi kalau tanya mana dalil, tak tahu. Tanya mana dalil kata wajib baca bismillah pada Fatihah. Kita tak tahu. Maka tak panggil mengetahui yang dimaksud di sini. Tapi memadai lah, sebab kita dalam bab fiqh tu memadai dengan taklid. Memadai dengan secara taklid, tak tahu dalil pun tak apa, janji tahu hukum. Itu dalam bab fiqh. Sebab bab fiqh tu memadai dengan secara taklid, tak wajib kita tahu dalil. Tak wajib kita tahu dalil, hanya tahu hukum dah cukup. Maka kalau kita perhati di sini, jadi 3 kaitan ya. 3 kaitan untuk nak panggil kata mengetahui. Satunya mesti nampak jelas nyata di dalam fikiran akal. Dan yang keduanya mesti bertentang dengan wakil. Yang ketiganya mesti terjadi daripada dalil. Maka 3 kaitan. Satunya nampak jelas nyata di akal fikiran. Yang keduanya bertentang dengan kelakuan perkara itu. Maknanya betul dengan wakil. Tidak salah. Lagi pulanya dengan dalil. Hasil daripada berdalil. Sebab itulah maka
kita boleh faham di sini. Jadi yang kata wajib kita mengetahui, nah, wajib kita mengetahui akan tiap-tiap satu daripada tamatan i'tiqad, yang tamatan iman yang 50. Apa maksud katanya mengetahui? Dengan maknanya wajib kita kena nampak dalam fikiran, lagi pulanya benda itu mesti betul dengan wakil bertentang, lagi pulanya terjadi daripada dalil. Itu nak panggil kata ma'rifah. Maka dengan sebab itulah, dengan sebab kait yang ketiga apanya terjadi daripada dalil. Maka dengan sebab itulah kalau kita mengikut kaum yang kedua yang kata setengah ulama kata tidak memadai itu. Dia kata iman orang mukallid tidak memadai. Tiada memadai imannya, hanya ia orang yang kafir. Sebab apa boleh dia kata begitu? Sebab dia tilik kepada makna mengetahui inilah. Sebab makna mengetahui ini terkait dengan 3 kait. Nah, terikat dengan 3 ikatan. Satunya mesti nampak dalam fikiran akal. Yang keduanya betul dengan wakil. Yang ketiganya jadi daripada dalil. Maka orang mukallid, dia nampak ke tidak? Nampak. Jelas. Betul dengan wakil ke tidak? Kita katalah betul. Nah, tapi dia tak tahu dalil. Maka tak dikatakan mengetahui. Sebab terluput pada hak dianya kait yang ketiga. Apa dia? Dalil. Kenal dalil. Maka dengan sebab itulah dia katanya orang tak tahu dalil tak panggil orang mengetahui. Walaupun benda tu yang kita cerita Tuhan ada, Tuhan kekal, Tuhan sedia, jelas bagi dia. Jelas bagi dia. Lagi pula ni yang kita bagi tahu ke dia Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, itu dah betul dengan wakil. Tapi dia tak tahu dalil. Maka dengan sebab dia tak tahu dalil, tak panggil apa dia? Tak boleh nak panggil kata dia tu orang mengetahui. Apabila tak panggil orang mengetahui, padahal dia wajib mengetahui. Padahal dia belum mengetahui lagi. Sebab itulah iman mukallid di sisi setengah ulama yang kaum yang tadi tidak sah. Tapi kaum yang asah, dia kata tak mengapa walaupun tak tahu dalil. Sebab janji dia kemas, kejap. Dengan barang yang dia i'tiqad. Janji nyata nampak dalam fikiran dia, kejap dengan benda itu betul dengan wakil, dah memadai. Walaupun tak tahu dalil sekalipun. Tapi berdosa di atas dia, di atas tinggal usaha belajarkan dalil-dalil. Begitu. Itu kan asah. Katanya, dan jikalau tiada meliputi fikiran dan jikalau tiada meliputi fikir-fikir akan diri perkara itu sekalipun, walaupun tidak meliputi, tidak menghabisi fikiran kita pada segala perkara itu sekalipun. Macam mana Allah ada, tahulah kata ada bukan tak ada. Tapi ada macam mana kita kata, lagi pula ada Allah tak sama dengan ada kita. Tu lagi tak nampak. Tak nampak macam mana? Susah nak cerita lah. Sebab tu nak cerita kata Allah tak sama dengan makhluk, macam mana nak cerita? Kita katanya Allah bukan besar, bukan kecil macam kita. Tu kita sebut benda kita. Besar kecil tidak. Kita nak sebut katanya sebelah balik dia tu tak tahu nak sebut kan. Besar kecil tidak. Apa dia lagi? Hitam putih tidak. Bulat bujul tidak. Jadi maknanya walaupun tak boleh kita mesti kita macam katanya kenalkan zat Allah dengan sifat kan. Maka setengah-setengah tu kita tak dapat meliputi hanya dengan secara luas-luas gitu. Allah kuasa sifat kudrat ada. Allah kuasa sifat kudrat tu sifat ma'ani ada. Macam mana ada dia tak pernah tengok. Walaupun begitu tak mengapa lah.
Allah bersifat dengan kudrat. Sifat kudrat tu ada berdiri pada zat Allah. Macam mana tak tahu. Itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita i'tikad katanya Allah ada. Dalilnya begini-begini. Dah cukup. Nah, walaupun tak tahu katanya kudrat tu sifat yang jenis ada ke, jenis subut ke, walaupun tak tahu dah memadai. Yang kita belajar tu ada kalanya meluaskan tapi tak tahu pun tak mengapa. Seperti katanya tak tahu takluk kudrat tu ada 7 bagai takluk qabdah apa dia lagi tu. Itu pun tak mengapa juga. Janji tahu katanya Allah kuasa nak buat segala perkara yang dia kehendak nak buat. Dah cukup lah. Apa tu dalil dia. Dalil dia tak payah. Kalau dia tak kuasa, macam mana dia nak buat saya? Tapi dia dah buat saya, mana dia tu dah kuasa, dia kuasa. Dah cukup dah. Tak payah. Dan jikalau tiada kuasa, tak payah atur begitulah. Jadi kita dah nampak. Walaupun tak pandai nak kata macam sani pun boleh. Tapi dah nampak. Tapi dah nampak. Macam katanya, kalau dia tak kuasa, macam mana dia nak buat saya? Sebab saya asal tak ada. Saya asalnya tak ada. Tapi sekarang saya ada, asal tak ada, mesti ada dia, mesti Tuhan menjadikan saya. Dia nak menjadi, mesti dia bermampu, dia kuasa menjadi. Kalau tak kuasa, dia tak boleh nak menjadikan kita. Itu cukup. Itu dalil. Maka itu tak payah. Macam kita kata Tuhan ada ke tidak? Ada. Mana dalil? Cuba kita tengok. Lembu apabila dia beranak masalah, maka anak lembu itu selepas pada beranak, selepas pada sekejap dia dapat bangun berdiri, selepas tu dia pergi minum susu kat ibu dia. Siapa ajar dia minum situ? Sebab baru beranak tak berapa lama, dah tahu dah di mana tempat dia nak pergi minum susu. Tak katanya tuan dia tak payah ajar tu. Tuan dia tak payah ajar tu. Tuan lembu tak payah ajar. Kalau lembu hutan pun tak ada siapa dia ajar. Sekejap lagi anak dia pergi minum di situ. Siapa membawakan bagi tahu kepada lembu itu, anak lembu itu pergi minum di tempat susu ibu dia. Siapa? Mesti kena ada Tuhan yang mengkontrolkan, meretahkan. Itu dah cukup. Nak dalil kata Tuhan ada. Ada yang meretahkan. Itu dah cukup. Itu panggil dalil fitrah, asal kejadian. Itu dah cukup. Tak mesti kita fikir macam dalam kitab katalah, kalau Tuhan tidak ada, nascaya tidak adalah makhluk. Jadi kita nampak fikirlah macam mana sekalipun. Sebab tu kalau kita tengok kitab, setengah-setengah kitab tu, cara sebut dalil dia ni berlain-lain. Cara berdalil dia tu berlain-lain. Janji bagi ada dalil. Fikirlah macam mana bagi yakin katanya, jelas katanya Tuhan ada. Siapa mesti kena ada Tuhan. Kalau tidak, siapa nak menggerakkan matahari untuk memusingkan sehari semalam, tengok bulan, tengok matahari, tahu kata ada Tuhan. Siapa yang memusingkan matahari, siapa yang memusingkan dunia, siapa yang menggelapkan, siapa yang mencerahkan. Kalau tidak ada siapa yang mencerahkan, tak boleh jadi cerah di atas dunia. Kalau tidak ada siapa menggelapkan dunia, tidak jadi gelap. Itu dah cukup. Mesti kena ada yang meretahkan segala pekerjaan itu. Itu dah cukup tahu katanya ada Tuhan. Maka dia nak menggelapkan dunia, nak mencerahkan dia, mesti dia berkemampuan. Dia kuasa. Itu dah cukup. Sebab tu dalil ijma kata, mana dia dalil kata ada Allah makhluk ini. Tapi apabila sebut makhluk ini tu, akal kita terbuka luas sangat. Maka jadi setengah orang tu tak nampak pula macam mana makhluk ini. Sebab tu matan Jahrah Tauhid tu dia katanya, pertama kali tengok kepada diri kita dulu. Sebab itu yang mudah nampak.
Memanglah dalam kitab katanya mana dalil kata makhluk, mana dalil kata menunjuk atas ada Allah makhluk ini. Tapi bukan apabila kita nak perhati kepada itu untuk nak tahu kata ada Tuhan, tak mesti tengok pada semua alam ini. Tengok satu daripada makhluk ini dah cukup untuk nak tahu katanya, nak jadi dalil kata Allah ada. Mana dalil kata ada Allah, kuku saya cukup. Tak nanti seluruh alam. Dengan mana kata dalam kitab katanya sekalian alam ini, maknanya setiap satu-satu bagi alam ini boleh jadi dalil. Bukan keseluruh alam tu, semua tu jadi dalil, maknanya setiap satu-satu daripada alam ini boleh dijadikan dalil. Untuk nak tahu, nak kejap kata Allah satu. Allah ada dan lain-lain lagi. Tak mesti tengok ke semua, berfikir dia susah juga nak dapat begitu. Tapi kita tak faham pula macam mana kata sekalian makhluk ini, dengan mana setiap-tiap satu daripada makhluk ini, daripada alam ini boleh jadi dalil. Untuk nak tahu, nak kejap kata Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah tak sama dengan makhluk, Tuhan satu, hingga akhirnya. Sebab tu tak payah banyak mana dalil menunjuk kata kau tahu di mana kata Tuhan ada. Memanglah sekalian alam lah. Tapi tak payah tengok banyak. Ya. Mana dalil? Kuku saya. Takkan dalam kitab atas sekalian alam. Ya, kuku saya pun alam juga. Begitu. Jadi sebab katanya sekalian alam tu maknanya setiap-tiap satu daripada alam ini untuk nak jadi dalil tu boleh ambil ke semua. Tengok kayu boleh tengok, boleh jadi dalil. Tengok langit boleh, tengok kuku, tengok rambut, tengok badan kita boleh jadi dalil. Sebab tu dalam matan Jawharat Tauhid dia katanya fanzur ila nafsika. Mula sekali tengok pada diri engkau. Kelakuan diri engkau. Lepas tu tengok pula pada alam sebelah atas. Tengok pula kepada alam sebelah bawah. Tapi yang paling dekat dengan kita, yang senang kita nak ambilnya ialah kat diri kita ni lah. Tak payah tengok jauh. Mana dalil, sebab tu bukan cerita nakal lah. Katanya mana dalil menunjuk kata Allah ada, Tuhan ada, kuku saya. Dah cukup. Mana dalil rambut saya. Mana dalil perut saya kejapnya lapar, kejapnya kenyang. Katalah. Kita tengok kuku kita dah cukup. Ada berubah ke tidak pada kuku? Berubah panjang pendek. Kita potong kejap panjang. Kita potong sekejap panjang. Maka mesti kena ada yang memanjangkan kuku. Lepas tu kalau kaji pulaknya, kuku nak panjang daripada nasi, daripada makanan. Sebab kalsium ke apalah kata macam-macam lah. Kan? Siapa ubah daripada nasi kepada jadi kuku? Mesti kena ada yang kuasa mengubahkan daripada proses daripada nasi kepada jadi daging, jadi darah dan jadi macam-macam jadi. Kan? Maka siapa yang mengubahkan, memanjangkan kuku, mesti kena ada yang mengubahkan. Itu yang nak mengubah, yang nak memanjangkan kuku kita, mesti ia kena ada, ia kena tahu cara. Itu kena ada ilmu. Mesti dia kena nak buat, mesti dia kena kuasa. Itu dah cukup. Itu untuk nak tahu dalil. Tapi itulah terasa susah apa masa kita belajar. Barangkalinya huraian tu tidak merapi. Dan kita maklum katanya dalil ada Allah sekalian makhluk ini. Itu fikir balik. Mana setiap-tiap satu daripada makhluk ini, daripada alam ini boleh dijadikan dalil. Jadi dalil ke semua atas ada Allah, sedia Allah hingga seterusnya. Lepas tu, sebab itulah kalau sebab itulah kaum asah dia katanya tak tahu dalil tu, apa dia, kaum dhaif tadi tu dia kata kalau tak tahu dalil tu jadi kufur, sebab dalil tu bukan dia susah sangat. Bukan dia susah sangat.
Begitulah. Cumanya kita kira katanya kuku kita asalnya pendek. Tiba-tiba jadi baru. Jadi panjang. Maka panjang tu benda baru. Asal pendek berubah jadi panjang. Berubah tu menunjuk kata baru. Baru ni asal tidak ada. Maka sekarang dah berlaku panjang, siapa yang memanjang? Begitulah. Maka jadi kalau kita fikir dengan secara itu pun tak susah sangat nak tahu dalil. Sebab tu diwajibkan tahu dalil sebab benda yang bukan benda yang agaknya kesusahan di atas kita. Sebab tu dia wajib. Sekiranya kalau 1000 orang seorang saja pandai dalil, tak diwajiblah sebab benda kesusahan. Tengok kalau kita musafir tu dah tak wajib sembahyang zuhur 4 rakaat. Boleh nak ringkas jadi 2. Kalau kita musafir dah tak wajib puasa dah tu nanti qada boleh. Itu maknanya kalau keberatan sangat-sangat tu tidak diwajibkan. Kalau keberatan sangat-sangat tak diwajibkan. Bahkan di sini diwajibkan mengetahui dalil menunjuk kata bukan keberatan bagi orang yang mempunyai fikiran. Itulah. Kemudian dia katanya maka ketika itu ketika itulah diserah pengetahuan kepada Allah. Jadi kita bagi nampak dengan dalil maknanya hakikat zat Allah macam kata hakikat zat Allah macam mana tak boleh nak bayangkan. Tahulah kata dia tu ada, tahulah kata dia tu tak sama dengan makhluk, tahulah kata dia tu kuasa. Tapi macam mana itu tak payah kita fikir. Itu serah betul-betul pada Allah. Kita kena tahu sekadar kita boleh tahu. Kemudian dia katanya ada pun mengulang-ulangkan baca dan menghafaz. Hingga ingat. Kalau nak baca tu boleh. Dia hafal kitab Baqarah pula. Dia hafalkan kitab Faridah. Kalau dia belajar tu tak payah guna kitab lah. Dia dah hafal ke semuanya. Adapun ulang-ulang baca, bukan ulang kaji. Ulang-ulang ke baca. Selepas baca dia baca, selepas baca dia baca. Dan menghafazkan. Macam kita hafal Quran dah tak tahu apa maksud. Macam kita hafal Quran, apa maksud yang ayat yang kita baca tak tahu pun, tapi kita hafal. Adapun mengulang-ulangkan baca dan menghafazkan hingga ingat dan lancar pada lidah. Padahal tiada nampak maksud dengan dalil. Maka belumlah lepas fardu belajarnya. Tak lepas lagi. Sebab ingat hafal itu tak disuruh. Nak suruh apa dia? Faham, mengetahui, lacak di lidah, lacak sebutan di lidah, itu tak disuruh. Tapi sunatlah. Tapi kalau sekadar katanya menghafaz lacak sebutannya, tapi tak faham maksud, tak lepas. Tak lepas. Tengok, dia kata maka belumlah lepas fardu belajar. Maknanya masih dalam wajib belajar lagi. Belumlah lepas fardu belajar dan belajarnya dan mengetahuinya tamatan iman tadi. Hingga nampaklah dengan dalil akan maksud itu. Maksud yang kita baca, maksud yang kita hafal tadi. Maka dengan dialah, dengan nampak, dengan dalil. Lucutlah, lepaslah. Lucut ni mana terlucut, terlepas. Fardu belajar. Apabila kita dah nampak dalam hati kita, dah lepaslah kita daripada wajib belajar. Lepas tu lepas pada tu jadi fardu ain dah lepas. Fardu kifayah sunat tu, itu memanglah belajar sampai ke mati lah.
Tapi tilik pada yang wajib tu dah lepas. Kalau nak berhenti belajar pun dah boleh. Kalau nak sambung, tambahan lah. Ambil fardu kifayah, fardu ain dah lepas fardu kifayah pula, sunat pula. Begitulah. Jadi maknanya selama mana dia tak kira dia hafalan tak dikirai, tidak diaktibarkan dengan ingat dengan hafal, dengan laca sebutan kita ingat kita nak di mana? Nak dipaham maksud, nampak maksud. Allah ada, dalilnya makhluk ini. Allah ada, mesti Allah ada. Dalilnya makhluk ini. Kalau sekadar hafal gitu tak itu kan. Macam kalau hafal saja macam burung bercakap. Macam burung bercakap tu tak boleh kata dia alim. Kita bagi dia bercakap Allah ada, dalilnya makhluk ini. Apa tu seterusnya, kalau kita masuk dekat dia tu dia kata begitu. Dia bercakap begitu, kita nak kata burung tu alim ke tidak? Tak boleh kata, dia ikut-ikut saja. Dia ikut-ikut saja. Sebab tu kalau orang yang hafal Quran sama, dia hafal Quran tapi tak faham maksud. Tapi tak ada masalah sebab tak wajib faham. Tapi tak faham maksud, nak boleh kata dia alim Quran ke tidak? Tak boleh lagi lah. Sebab dia sekadar hafal baca lah, dia baca elok sangatlah bacaan dia, tapi tak hafal, tak faham maksud yang dia baca, maka tak boleh kata dia tu alim dengan Quran. Maka gitulah di sini. Jadi maknanya nak boleh cerita ke orang ke tak boleh cerita ke orang tu tak mesti. Boleh sebut, tak boleh sebut, laca ke tak laca itu tak mesti. Janji nampak dalam fikiran. Walaupun tak pandai nak cerita ke orang, nak pandai tu dia kena belajar banyak lagi cara nak susun, nak cerita. Satu cara pula nak cerita ke orang tu. Dan satu cara pula, setengah orang tu dia pandai buat benda-benda, tapi orang tanya nak buat macam mana? Aku tahu saja, aku tahu nak buat. Tolonglah cerita nak buat juga. Aku tak pandai nak tahu. Tak pandai nak cerita. Nak tahu, mau tengoklah aku buat. Tapi nak cerita kata kena buat begini mulai di sini, dia tak tahu nak cerita juga. Setengah orang tu pandai memasak. Dia pandai masak, sedap pula dia masak. Tapi kalau tanya, saya nak belajar. Dia tak pergi belajar kat orang lain. Aku tak tahu nak ajar. Tapi dia pandai masak, sedap. Jadi, boleh jadi chef lah pula dia. Tapi tak tahu nak ajar orang. Ada juga setengah. Tapi nak pandai tu dia kena belajar cara nak menyampai pada orang pula kan. Tapi sini tak mesti. Janji nampakkan maksud dah jadi. Begitulah. Jadi itu panjang masalah katanya untuk uraian tentang mengetahui. Jadi pendek katanya kembali kepada katanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti kita kenal bahwasanya, mesti kita mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud kata kenal? Maka kenal Allah dengan makna tadilah. Maknanya nampak dalam fikiran serta betul dengan waqi' serta terjadi daripada dalil. Tiga kaitan itu mesti ada. Tapi dalil itu dalil ijman. Dalil itu dalil ijman. Patut janjinya benda itu nampak dalam fikiran. Walaupun tak pandai nak cerita ke orang sekalipun. Walaupun tak pandai nak melebarkan, memanjangkan sekalipun. Pendek-pendek tu boleh. Maka itu dah memadai. Sebab yang wajibnya ialah dalil ijmali. Begitu ya. Dan tak dapat tak dapat demikian itu bagi seorang jua pun melainkan dengan ilham Tuhan. Kita akhir di situ ya. Dan tak dapat
dapat demikian itu bagi seorang jiwa pun melainkan dengan ilham Tuhan. Ya. Kita sekali. Wallahu a'lam, alhamdulillah.